Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini. Buat kali yang kedua saya hadir di masjid tuan-tuan ini, dan pada kuliah yang lalu kita ada menjelaskan tentang bid'ah dalam masalah akidah. Yang mana bid'ah dalam masalah akidah ini membawa seseorang itu tergelincir daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bid'ah dalam akidah ini boleh membawa seseorang itu menjadi zindiq ataupun terkeluar daripada Islam, jatuh dalam syirik ataupun menjadi kufur. Adapun bid'ah dalam masalah furu', dalam masalah cabang, maka itu tidaklah membawa kepada zindik ataupun kufur ataupun syirik. Bid'ah dalam masalah furu' boleh membawa kepada dosa. Jadi bid'ah dalam masalah usul ini sangatlah berbahaya, tuan-tuan, kerana boleh seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Pada kuliah yang lalu kita juga menerangkan tentang istilah-istilah yang diguna pakai dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Saya ulang sedikit, tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada bab yang kedua. Di antara istilah-istilah yang diguna pakai iaitu kalimah usuluddin ataupun pengertiannya pokok-pokok agama. Boleh juga kita katakan sebagai dasar ataupun foundation. Kalau ibarat bangunan ini, foundation itu adalah merupakan perkara yang terpokok dan terpenting. Sekiranya foundation masjid ini rapuh, maka runtuhlah bangunan masjid ini. Begitulah juga sekiranya seseorang akidahnya rapuh ataupun akidahnya rosak, maka rosaklah amal-amal yang kita lakukan. Di dalam usuluddin ini kita akan didedahkan yang pertama, i'tiqad yang bertalian dengan ketuhanan. Yang kedua, i'tiqad yang bertalian dengan kenabian. Dan yang ketiga, i'tiqad yang bertalian dengan soal-soal yang ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata, seperti siksa kubur, seperti mahsyar, syurga, neraka, sirat dan sebagainya.
dan soal-soal kepercayaan yang lain. Dan kemudian dinamai juga usuluddin ini kadang-kadang dengan ilmu kalam, kerana membincangkan tentang kalam Allah. Dan ada juga disebut sebagai ilmu tauhid. Tauhid dengan makna mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ilmu tauhid ini iaitu untuk seseorang itu tidak jatuh ke dalam syirik. Tauhid adalah daripada kalimah wahidun, yakni satu. Tauhid berasal daripada wahada yuwahhidu tauhidan, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga diberikan nama ilmu aqaid. Aqaid daripada aqidah, kepercayaan ataupun keyakinan yang diikat di dalam hati seseorang. Aqaid adalah kalimah jamak daripada aqidah. Aqidatun, aqidatani, aqaid. Dan ada juga menamakan ilmu yang bincangkan soal-soal ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara yang gaib ini disebut juga sebagai ilmu sifat 20. Kerana diajarkan di dalam ilmu tauhid ini 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang yang mukallaf wajib mengenal 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istilah keagamaan, furu' ataupun syariat bererti soal-soal ibadah yang dikerjakan setiap hari, umpamanya sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli dan lain-lain. Jadi akidah ini bersifat usul, bersifat dasar tuan-tuan ya. Adapun soal-soal ibadah disebut sebagai furu' ataupun cabang. Kesimpulannya dapat ditegaskan bahawa usuluddin ialah i'tiqad dan furu' syariah adalah ibadat-ibadat yang lahir. Jadi kalau kita nak bayangkan sebatang pokok tuan-tuan ya, batang pokok itu adalah akidah. Adapun dahan-dahan yang bercabang-cabang itu disebut sebagai furu'. Kalau cabang pokok itu dicantas, pokok itu masih hidup tuan-tuan. Tetapi kalau pokok itu ditebang batangnya ataupun dicabut akar tunjangnya, maka dahan yang subur di atas akan menjadi layu. Jadi ilmu tauhid ini adalah merupakan asas. Kalau pokok diibaratkan seperti tunjang, akar ataupun batang pokok itu. Apabila batang pokok itu tumbang ataupun akarnya itu diserang dengan penyakit, maka ranting-ranting, dahan-dahan yang subur penuh dengan daun itu akan melayu tuan-tuan. Jadi tak dapat tidak, setiap orang yang beragama Islam, sama ada seseorang itu telah tua, maka tidak ada pilihan, mesti kena belajar sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalan-soalan yang akan diutarakan kita oleh malaikah ketika kita masuk ke dalam kubur adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tauhid. Man rabbuka wa man nabiyuka. Ini soalan-soalan yang awal ditanyakan seseorang itu apabila masuk ke dalam kubur. Sebab itulah bila orang mati, maka biasanya imam akan mentalqin orang yang mati. Talqin ini adalah memperingatkan kepada si mati
supaya si mati itu apabila didatangi oleh malaikat maka tidak gentar. Setengah orang mempertikaikan amalan talqin dengan mengatakan orang yang sudah mati tidak dengar kalau kamu ajar. Yang mendengar talqin itu hanyalah imam dan orang-orang yang berada di atas kubur. Adapun orang yang mati si dapat dengar lagi. Orang yang mati tuan-tuan mendengar tuan-tuan ya. Rohnya tetap hidup, jasadnya memanglah mati. Kerana roh telah berpisah dengan jasad. Maka roh mendengar. Hatta dalam hadis nyatakan apabila orang-orang meninggalkan kubur, maka si mati mendengar tapak-tapak orang yang mati meninggalkan kubur. Maka betapalah seseorang yang memperingatkan si mati. Apabila kamu didatangi oleh malaikat dan kamu ditanya siapa Tuhan kamu, jawablah Allah. Siapa Nabi kamu, jawablah Muhammad Nabi kami. Diajarkan supaya ingat apabila datang malaikat di dalam kubur bertemu dengan si mati. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lalu di tepi perigi tempat dicampak orang-orang musyrikin yang mati di Badar, yang disebut sebagai Bi'r Badar. Apabila Nabi lalu di tepi perigi Badar, Nabi menyeru, "Ya Umayyah bin Khalaf, wa ya fulan, wa ya fulan, wa ya fulan." Nabi panggil, seru orang-orang kafir musyrik yang memusuhi Islam yang dicampak ke dalam perigi di Badar. Dan Nabi berkata, "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Adakah kamu sudah temui janji Tuhan ke atas kamu? Jadi Nabi seakan-akan menyindir orang-orang kafir ini yang telah dicampak ke dalam telaga Badar. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad jayyafu, bukankah mereka ini sudah menjadi bangkai? Mereka itu tidak dengar." Kata Rasulullah, "Mereka lebih dengar daripada kamu." Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, persoalan akidah adalah persoalan yang sangat penting yang akan ditanya kita di awal kita berpisah dengan dunia ini, masuk ke sempadan akhirat, yakni kubur. Yang kedua, pengertian faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ialah penganut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Jamaah adalah penganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad jamaah para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi akidah yang menjadi pegangan umat Islam pada hari ini adalah berdasarkan akidah yang diiktikadkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diiktikadkan oleh para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka diberikanlah nama sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum yang menganut i'tiqad sebagaimana i'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. I'tiqad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari yang lahir di Basrah tahun 260 Hijrah, wafat juga di Basrah pada tahun 324 Hijriyah
dalam usia 64 tahun. Jadi tuan-tuan ya, pada zaman Nabi SAW, segala masalah agama dirujuk kepada Nabi SAW. Pada ketika itu tak ada lagi tuan-tuan ya, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, belum ada lagi tuan-tuan ya. Segala-gala dirujuk kepada Nabi SAW. Kemudian barulah para ulama menyusun segala ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang bertalian dengan masalah akidah, maka diberilah nama sebagai ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Al-Imam Abu Hanifah di antara yang terawal menulis ilmu tauhid dengan diberi nama Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar, yakni fiqh yang besar. Jadi nama-nama ini tuan-tuan ya, terkemudian. Tapi ilmu pengajian itu telah ada pada zaman Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian muncullah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir. Kemudian baru muncul nama-nama ilmu yang sedemikian rupa. Di dalam masalah akidah yang menghimpunkan dan merumuskan segala keyakinan i'tiqad Nabi dan para sahabat, beliau adalah Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Saya baru meneliti sukatan pendidikan Islam di sekolah-sekolah di negara ini, yang mana beberapa tahun yang lalu saya lihat sukatan pendidikan Islam di dalamnya itu terdapat akidah yang bukan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu didatangkan tauhid 3 serangkai: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. 3 cabang tauhid ini bukan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 cabang tauhid ini lebih dikuasai ataupun dipelopori oleh golongan kaum Wahabi. Tapi alhamdulillah, kebelakangan ini sukatan pendidikan agama di negara ini telah mula berubah. Saya melihat di dalam sukatan pendidikan agama di negara ini mula tercatat nama Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Hampir 20 tahun kami berjuang memberitahu kepada pihak-pihak berwajib agama dalam negara ini agar tauhid 3 serangkai ini dikeluarkan daripada sukatan pengajian agama di dalam negara ini. Dan alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan banyak pendedahan kepada pihak-pihak berwajib agama dalam negara ini, kesedaran orang-orang agama mula timbul, sehingga pendidikan Islam yang selama ini telah dicemar dengan akidah daripada kaum Wahabi telah bertukar kepada akidah yang dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Kami selain daripada membentangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pertemuan-pertemuan besar di negara ini, kami juga pernah memanggil press di Putrajaya satu ketika dahulu bersama-sama dengan Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang Datuk Abdul Rahman, sama-sama juga dengan almarhum Dr. Usman Al-Muhammadi, bersama juga dengan bekas Mufti Wilayah Datuk Wan Zahidi Wantih. Kita memberitahu kepada pemerintah agar memperbetulkan
sukatan yang telah dicemar dengan akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah, saya baru mendapat dalam sehari dua ini buku-buku yang saya lihat di dalamnya itu tercatat akidah yang dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ash'ari di sini tuan-tuan ya, pada kurun-kurun salaf. Tuan-tuan jangan pula tersilap Ash'ari Arkam. Ash'ari Arkam tu zaman kita tuan-tuan ya. Ini Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau itu adalah keturunan sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Kalimah Ash'ari itu adalah daripada kabilah Ash'ar yang berada di Yaman. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari turun daripada Yaman ke Makkah Al-Mukarramah dan bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan daripada Abu Musa Al-Ash'ari muncullah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang telah merumuskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di ketika beliau memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada zaman itu adalah zaman kegemilangan faham Mu'tazilah, yakni fahaman yang sesat. Fahaman Mu'tazilah pada ketika itu menguasai negara hatta ke istana khalifah. Khalifah pada ketika itu sendiri terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah. Namun Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari terus memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga kekuatan faham Mu'tazilah runtuh pada zaman beliau. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirat yang dikasihi sekalian, kerana itu ada orang memberi nama kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama kaum Asy'ariyah, jamak daripada kalimah Ash'ari, dikaitkan kepada Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Jadi kita ni tuan-tuan ya, tauhidnya Ash'ari, fiqahnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali. Ini pegangan kita tuan-tuan, dan itulah yang diwasiatkan oleh tok guru kita, iaitu berakidah dengan akidah Ash'ari, beramal hukum hakam mengikut mazhab Syafi'i, dan bertasawuf mengikut apa yang ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan imam-imam tasawuf yang lain. Di dalam kitab Usuluddin biasa juga dijumpai perkataan Sunni, kependekan Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang mengikut Sunni ini terkadang disebut juga sebagai Sunniyun, iaitu orang-orang yang berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di negara-negara Arab, sebahagian mereka menganut Ahlu Sunnah wal Jamaah, namun sebahagian mereka menganut fahaman-fahaman yang lain seperti fahaman Syiah. Maka orang yang beraliran Syiah digelar mereka itu sebagai Syi'i, Syi'iyun, yakni orang yang beraliran Syiah. Adapun orang yang berpegang kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah digelar sebagai Sunniyun. Orang-orang Arab tuan-tuan ya, seperti di Jordan, majoritinya beraliran Ahlu Sunnah wal Jamaah ataupun Sunni. Tetapi di Jordan juga sangat subur aliran Wahhabi, dan saya melihat masjid-masjid di Jordan banyak dikuasai oleh orang-orang Al-Wahhabi. Namun salah seorang tokoh besar di Jordan, Qadi Nuh,
beliau ini seorang yang sangat kuat memperjuangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita pergi ke Lubnan, di Lubnan ada ramai juga orang Sunni, tetapi di Lubnan juga ramai orang yang beraliran Syiah, Syi'iyun. Kepala yang mengepalai Syiah di Lubnan iaitu Hasan Nasrullah. Setengah orang di Malaysia membangga-bangga Hasan Nasrullah. Hasan Nasrullah adalah tokoh besar Syiah di Lubnan. Di ketika perang di Syria, Hasan Nasrullah menghantar tentera-tentera elit membunuh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syam. Iraq juga dipenuhi ramai dengan orang-orang Syiah, dan negara Iraq sekarang dikuasai oleh Syiah selepas jatuhnya Saddam Hussein. Iraq juga menghantar ramai tentera elit membunuh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria. Iran, negara yang dikuasai sepenuhnya oleh Syiah, juga menghantar tentera membunuh orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah di Syria. Hatta saya pernah singgah di satu tempat yang bernama Shibra Shatillah di Lubnan. Seorang rakan membawa saya ke tempat itu dan dia bertanya, "Kamu tahu ini nama tempat ini?" Saya kata, "Saya tidak tahu." Beliau kata, "Inilah di Shibra Shatillah, yang mana orang-orang Palestin yang tinggal di kemah-kemah pelarian telah dibunuh oleh tentera Zionis Israel." Saya bertanya kepada rakan itu, bagaimana Israel boleh cross sampai ke Shibra Shatillah? Apa kata beliau? Mereka melalui kawasan Hasan Nasrullah yang dikuasai oleh Syiah, dan Hasan Nasrullah memberi izin untuk pergi tentera-tentera Israel masuk ke Shibra Shatillah membunuh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan ya, orang Syiah ini tuan-tuan, mereka sangat-sangat busuk hati mereka terhadap kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah tidak hairan di Syria orang-orang Ahli Sunnah menjadi korban kepada tentera-tentera Syiah daripada Lubnan, daripada Iraq, dan juga daripada Iran. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian, mereka yang beraliran Syiah maka digelar sebagai Syi'i atau Syi'iyun. Sementara yang mengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah digelar sebagai Sunniyun. Tapi tuan-tuan juga harus berhati-hati, kerana kalimah Sunni pada hari ini telah dirampas oleh golongan kaum Wahabi. Kaum Wahabi juga mendakwa mereka itu sebagai Sunni. Jadi tuan-tuan haruslah berhati-hati, kerana orang aliran Wahabi ini membawa akidah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi mengaku sebagai Sunni. Ini harus berhati-hati. Bagaimanakah kita untuk mengenal mereka ini benar-benar Sunni? Kita perlu tanyakan kepada mereka, kalau mereka ini mengaku sebagai Sunni, adakah kamu berimamkan dengan Al-Imam Abu Hasan Ash'ari? Kalau mereka mengatakan, oh tidak, kami mengambil akidah terus daripada Nabi dan para sahabat, contohnya begitu, ini biasanya Sunni Wahabi tuan-tuan, bukan Sunni yang benar mengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya kalau Sunni yang benar, maka mereka itu akan mengikut
salah seorang daripada dua imam besar akidah, iaitu yang pertama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan yang kedua Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, di dalam kitab-kitab Usuluddin tersebut, dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, iaitu kitab Syarah Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali pada jilid yang kedua halaman yang ke-6 berbunyi begini: idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila disebut kaum ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan faham Asy'ari dan juga faham Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ini disebut tuan-tuan dalam kitab besar, kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin ini, kalau tak silap saya mencecah 20 volume tuan-tuan ya, panjang dekat setengah depa tuan-tuan. Jadi Al-Imam Az-Zabidi menyatakan kalau disebut Ahlus Sunnah, siapakah mereka ini? Inilah golongan Al-Asy'ariyah ataupun golongan Al-Maturidiyah. Dan kebelakangan ini alhamdulillah satu perkembangan yang menarik, masyarakat kita sudah mula mengenali Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dulu-dulu tuan-tuan ya, ramai orang tak kenal Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Alhamdulillah dengan kemunculan kaum Wahabi yang menyesatkan faham Asy'ariyah, maka para ulama bangun menjelaskan kepada masyarakat tentang siapakah Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapakah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ialah seorang ulama usuluddin juga yang fahaman dan i'tiqadnya sama atau hampir sama dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturid, Samarkand di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriyah, terkemudian 9 tahun dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak bertemu dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di Iraq, di Basrah. Adapun Al-Imam Abu Mansur di Samarkand, di Uzbekistan. Uzbek ini tuan-tuan ya, negara di bawah jajahan, dulu di bawah jajahan Rusia. Negara ini mengeluarkan ramai para ulama tuan-tuan ya. Di antaranya yang masyhur adalah Imam Al-Bukhari yang dimakamkan sekarang di Bukhara, dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi kalau tak silap saya dimakamkan di Samarkand. Jadi Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi tidak bertemu dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, namun manhaj akidah kedua-dua imam ini hampir sama. Jadi menunjukkan tuan-tuan ya, walaupun mereka berada di tempat yang lain, tetapi apabila diambil daripada ambilan sumber yang satu, maka hasil daripada rumusannya juga saling sama menyamai. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam bahawa hukum-hukum agama yang digali daripada Quran dan hadis oleh seorang imam, maka hukum itu dinamai mazhab. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamakan mazhab Hanafi, hasil ijtihad Imam Maliki dinamai mazhab Maliki, hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamai mazhab Syafi'i, hasil ijtihad Imam Ahmad Ibn Hanbal dinamai mazhab Hanbali. Walaupun pada hakikatnya semuanya adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ya, kita kalau mau mencari hukum hakam terus daripada Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan kita tidak mempunyai alat yang cukup, kita akan jadi seperti tikus yang membaiki labu tuan-tuan, akan jadi rosak.
Jadi siapakah yang mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi? Mereka itu dinamakan sebagai mujtahid, yang mampu, yang mempunyai alat yang cukup untuk menggali hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini ada 5 tuan-tuan ya. Hukum yang wajib, yang sunat, haram, makruh dan harus. Di dalam Al-Quran hukum yang 5, dan juga begitu juga dalam hadis, hukum yang 5 ini tidak disebut secara terang. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, kulu minat tayyibat, makanlah yang baik-baik. Apakah maksud seruan Tuhan ini ataupun perintah Tuhan ini agar kita makan yang baik-baik? Adakah jatuh wajib? Adakah jatuh sunat? Dan apakah yang dimaksudkan dengan tayyibat? Yang baik-baik itu apa? Adakah yang baik-baik itu seperti ular, seperti biawak, ataupun seperti lembu, kambing dan sebagainya? Jadi ini perlu ada seorang yang mahir memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi di dalam mazhab ini tuan-tuan, mereka membina kaedah untuk menghasilkan 5 hukum ini. Maka di dalam kaedah di antaranya disebutkan setiap ayat yang terdapat di dalamnya itu fi'lul amr, verb yang menunjukkan perintah, maka menjadi hukumnya wujub, wajib. Kulu ini perintah, dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'lul amr, verb yang menunjukkan perintah. Maka para ulama mengeluarkan hukum ataupun mujtahid mengeluarkan hukum makan yang baik-baik itu adalah wajib, bukan sunat, wajib. Dan yang dimaksudkan dengan yang baik-baik itu iaitu makanan yang halalan tayyibah, yang halal, bukan yang baik-baik mengikut akal kita tuan-tuan. Yang baik-baik halal di sudut syarak. Di antaranya seperti binatang yang dihukumkan halal oleh syarak dan disembelih mengikut sembelihan secara syar'i. Jadi tuan-tuan, maka ulama mengatakan makan yang halal itu adalah wajib. Lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam hadis, talabul halal faridatun, mencari yang halal adalah fardu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat kasih sekalian, maka daripada ayat kulu minat tayyibat, maka keluarlah hukum wajib mencari makanan yang halal ataupun makan yang halal. Yang terbaik tuan-tuan, elakkan diri kita makan yang syubhah, lebih-lebih lagi yang haram, yang syubhah, yang kita tidak tahu halal ataupun haram. Syubhah, yang syubhah yang terbaik kita elakkan, yang haram lebih-lebih lagi kita jauhkan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat kasih sekalian, jadi para mujtahid dia akan mengeluarkan hukum hakam. Seperti kita bersembahyang, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan aqimis salah, dirikanlah sembahyang. Jadi dirikan sembahyang ini jatuh wajib ke jatuh sunat? Bila mana di situ ada fi'al amar, kata perbuatan yang menunjukkan perintah, maka jadi wajib.
Jadi sembahyang 5 waktu ini wajib bagi setiap yang mukallaf. Adapun yang tidak mukallaf seperti gila dan sebagainya, maka tidak wajiblah ke atas dirinya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, jadi kalau dalam akidah kita mengambil apa yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, dan adapun dalam masalah fiqh kita mengikut apa yang dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dan setengahnya mengikut Imam Maliki seperti di sebelah Afrika. Umumnya di Afrika mereka mengikut mazhab Maliki. Namun ada juga di sebelah Afrika, contohnya Mesir. Mesir walaupun berada di benua Afrika, mereka itu umumnya mengikut mazhab Hanafi. Di Sudan mengikut mazhab Maliki. Di Morocco, Maghrib mengikut mazhab Maliki, dan menjadi dasar perundangan dalam negara. Adapun di Nusantara seperti Malaysia, Brunei, Fatani, Indonesia umumnya bermazhab dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Kalau ada di kalangan kita ini yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Fatani, di Brunei, yang mengatakan kami tidak mengikut mana-mana mazhab, kami mengikut apa yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, ini biasanya Wahabi, tuan-tuan. Ini orang Wahabi, tuan-tuan. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah, maka mengikut ia kepada mazhab. Tuan-tuan, di tangan saya ini ada sebuah kitab yang berjudul Al-Madhab, Tiada Haram Bermadhab. Kitab ini ditulis oleh seorang tokoh ulama tanah air kita yang menahun lama di Makkah Al-Mukarramah, dan kitab ini pun ditulis di Makkah Al-Mukarramah, dicetak di Mesir, dicetakkan Syekh Idris Al-Marbawi, iaitu pengarang Qamus Al-Marbawi. Di dalam kitab ini dinyatakan, tuan-tuan, masalah kita bermadhab bagaimana? Bagaimanakah hal orang-orang yang tidak mampu berijtihad? Macam kita ni, tuan-tuan, umumnya pada zaman ini tak mampu untuk berijtihad, tuan-tuan. Hatta 400-500 tahun yang lampau juga orang tidak berkemampuan untuk berijtihad, tuan-tuan, kerana ciri-ciri seseorang yang berijtihad ini mempunyai ciri-ciri yang sangat sulit, tuan-tuan, sangat sulit. Sebab itulah setengah ulama menyatakan bahawasanya mujtahid seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali pupus pada 3 kurun yang pertama. Selepas daripada kurun yang ketiga, sudah tidak ada lagi mujtahid seperti mereka ini. Jadi orang yang tidak mampu berijtihad, tuan-tuan, seperti orang awam, bagaimana? Maka Syekh Abdul Qadir menyatakan orang-orang yang tidak boleh berijtihad, wajib atas mereka itu mengikut akan salah seorang daripada imam yang 4. Wajib, tuan-tuan, bukan sunat. Kalau seseorang itu tidak mampu berijtihad, maka kena ikut salah satu daripada imam yang 4. Kita di Malaysia umumnya mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Ada setengah mengikut Hanafi, ada ikut Maliki dan sebagainya. Azan Isyak, Muazzin boleh azan? Nanti kan kita sambung sikit selepas azan dalam 5 ke 10 minit. وعلى آل أصحاب سيدنا ونبينا ومولانا
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف وبعث مقام رحمة متى إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin, hadirat kasih sekalian. Jadi bagi orang awam, tuan-tuan, orang awam ni bukan kita saja, tuan-tuan, hatta yang ada PhD, ada doctorate dan sebagainya, tuan-tuan, adalah termasuk orang awam, tuan-tuan. Maka wajib mengikut salah satu daripada mazhab yang empat. Tak dapat tidak. Kalau seseorang itu mengatakan, oh kami tak ikut mazhab, kami ikut terus pada Nabi, ini ajaran sesat, tuan-tuan. Banyak anak-anak kita yang belajar di universiti pada hari ini terpengaruh dengan faham yang seumpama ini. Tidak mahu akur lagi dengan apa yang ditunjukkan oleh imam yang empat. Ada disebutkan di sini kalam Sidi Abdullah Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi. Apa kata beliau? Wal mujma'ul yawma alaihi al-arba'ah waqafu ghairihi al-jami'u mana'ah. Dan diijma'kan atasnya pada hari ini segala mazhab yang empat, dan mengikut akan yang lainnya menegah daripadanya sekalian ulama. Jadi yang telah diijma'kan oleh ulama ada empat saja, tuan-tuan, mengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini telah mujma'. Mujma' ni artinya telah disepakati oleh para ulama. Sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama pasti betul. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajma' qaumi ala dhalalah. Ulamaku bila mereka itu bersepakat, tidak sama sekali bersepakat dalam perkara yang sesat. Sebab itulah dalam menentukan hukum hakam, sumber yang pertama Al-Quran, sumber yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber yang ketiga al-ijma', yakni kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama menjadi sumber hukum, kerana telah dijanjikan oleh Nabi, kesepakatan ulama pasti benar. Jadi dalam masalah mengikut mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, telah ijma' di kalangan para ulama agar kita mengikut salah seorang daripada yang empat itu. Yang dimasukkan di sini bukan bermakna kita mengambil hukum hakam daripada yang empat, tuan-tuan, Kita kena ikut salah satu daripada yang empat. Kalau Syafi'i, kita ikutlah seluruhnya Syafi'i. Kalau Hanafi, ikutlah seluruhnya Hanafi. Jangan dalam satu amalan dicampur baur empat mazhab. Asyik jadi, tuan-tuan. Asyik dapat semayang ada di dalamnya itu Hanafi, Maliki, Hambali. Oh, asyik jadi, tuan-tuan. Rosak nanti sembahyang kita, tuan-tuan. Kerana contohlah, tuan-tuan, kita sembahyang mengikut cara Syafi'i, tetapi sah batal mengikut Hanafi. Contohnya, dia berwuduk cara Syafi'i. Syafi'i basuh sikit saja pada kepala, tuan-tuan, pada rambut. Tetapi
selepas berwuduk dia bersalaman dengan isterinya untuk pergi ke masjid. Aku bersalaman mengikut mazhab Hanafi, kerana Hanafi mengatakan tidak batal bersentuhan kulit lelaki dan wanita yang halal nikah. Bila seorang yang begini rupanya bersembahyang, maka dipanggil ulama dalam mazhab Syafi'i. Sah ataupun tidak orang ini bersembahyang? Ulama Syafi'i mengatakan tidak sah. Dipanggil ulama Hanafi, adakah sah orang-orang ini sembahyang? Orang Hanafi pun mengatakan ini tidak sah. Jadi siapa mau mengesahkan sembahyang orang ini, tuan-tuan? Kerana apa, tuan-tuan? Dalam mazhab Syafi'i, betul, sapu rambut sedikit sudah memadai dalam berwuduk. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan lelaki dan wanita yang halal nikah membatalkan wuduk. Jadi kalau dia sembahyang, orang Syafi'i kata tidak sah sembahyangnya. Kalau dipanggil ulama Hanafi pula juga mengatakan tidak sah. Kerana apa? Engkau basuh sikit saja rambut. Dalam mazhab Hanafi kena basuh sebahagian besar daripada rambut yang ada di atas kepala. Kita dalam mazhab Syafi'i sunat menyapu sebahagian besar daripada kepala, celupkan air dan pusing ke belakang. Sunat. Yang wajibnya sedikit saja rambut di atas. Hatta setengah ulama mengatakan kalau diambil lidi, masukkan celup dalam air dan dikocak-kocak di bahagian rambut, sudah memada wuduknya. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak sah. Jadi tuan-tuan, kalau kita melakukan sembahyang dengan mengambil 2-3 mazhab dicantum, maka sembahyang kita boleh jadi rosak, tuan-tuan. Jadi mana yang bermazhab Syafi'i kena ikut daripada awal hingga ke akhir, mengikut mazhab Syafi'i. Adapun orang pergi ke Makkah melakukan tawaf, bertemu antara orang lelaki dan wanita, bersentuhan kerana sesak. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, qaul yang mu'tamad, maka batal tawafnya. Kerana orang yang bersentuhan dalam mazhab Syafi'i adalah dianggap sebagai orang yang sudah tidak berwuduk. Jadi bagaimana kedudukan ini? Dalam syarak membolehkan di ketika darurah kita mengambil pendapat yang lain daripada mazhab Syafi'i, ataupun mengambil pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Seperti dalam mazhab Hanafi membolehkan bersentuhan kulit lelaki dan wanita dan tidak membatalkan wuduk. Maka pada ketika itu, sekiranya kita berhadapan dengan kesusahan dan kita terpaksa mengikut mazhab Hanafi, maka hendaklah kita belajar cara wuduk mengikut mazhab Hanafi, dan kena belajar sah batal wuduk di dalam mazhab Hanafi. Jadi bukan ambil hukumnya ataupun ambil saja caranya, tetapi kena diambil the whole package. Kena ambil semua package itu, tuan-tuan. Sebab itu bagi saya mengerjakan tawaf ini, kalau bertukar mazhab itu sulit, kerana kita tidak begitu faham mazhab yang lain, kurang faham masalah sah batal di dalam mazhab Hanafi. Jadi lebih baik kita mengambil pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i di antaranya disentuh tidak membatalkan wuduk, adapun menyentuh adalah membatalkan wuduk. Jadi kita di ketika tawaf hendaklah mengusahakan agar kita tidak menyentuh kaum wanita. Namun sekiranya orang itu langgar daripada belakang ataupun tangannya terkena pada leher kita, kerana kita ni orang Malaysia kemetot, tuan-tuan, kan? Orang Arab, orang-orang Afrika badannya besar-besar, tinggi-tinggi, tuan-tuan, ya. Katalah di ketika melambai itu terkena di leher kita, tuan-tuan, ya. Maka kita mengikut pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i ini tidaklah batal.
Kerana itu bukan datang daripada usaha kita, tapi orang yang datang kepada kita. Seperti juga masalah orang berdehem dalam sembahyang. Sembahyang tu dia tuan-tuan. Setengah orang tuan-tuan bila sembahyang dia datang dia punya dehem tu. Di luar sembahyang tak berdehem pula tuan-tuan. Bila dia sembahyang katal saja terus rengkungnya tuan-tuan. Daripada awal ni tuan-tuan. Tuan-tuan, berdehem di dalam sembahyang kalau mengikut qaul yang mu'tamad batal sembahyang tuan-tuan. Keluar lebih daripada 2 huruf batal sembahyang. Ramai imam-imam tidak mengaji fiqh secara mendalam sehingga tidak menjaga perkara-perkara yang seumpama ini. Sembahyang berdehem. Berdehem dibolehkan sekiranya bacaan-bacaan yang wajib seperti Fatihah tak boleh keluar daripada rengkung. Dia baca Fatihah tak boleh keluar. Abau dia boleh keluar, maka bolehlah dibenarkan berdehem. Adapun dalam bacaan-bacaan yang sunat dalam sembahyang tak boleh berdehem tuan-tuan. Pada yang fardu sahaja. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dinamakan sembahyang sekiranya seseorang itu tidak membaca Fatihah. Di Fatihah kena baca. Kalaulah sangkut tekak kita, maka kita dibolehkan berdehem pada ketika itu. Ataupun bacaan pada tasyahud akhir, maka tersangkut tak boleh nak keluar, maka bolehlah kita kita berdehem sedikit untuk dapat kita membaca bacaan di dalam tasyahud akhir. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, masalah berdehem ini susah betul nak betulkan tuan-tuan ya. Cukup ramai orang-orang berdehem pada ketika sembahyang, tidak tahu menjaga hal-hal yang seumpama ini. Lebih-lebih lagi kalau menjadi imam, hendaklah dijaga, kerana kalau imam batal maka makmum yang belakang semuanya batal. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, mengikut mazhab yang 4 adalah satu yang telah mujma', yang telah disepakati oleh para alim ulama. Hatta yaji'al Fatimil Mujaddid dinal huda li'annahu mujtahid. Hingga datang Imam Mahdi yang anak cucu bagi Siti Fatimah, yang membaharukan ia akan agama petunjuk, kerana bahawasanya ia adalah mujtahid, yakni bahawasanya telah jatuh oleh ijma' pada hari ini. Jadi tuan-tuan, sehinggalah nanti datang Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi di akhir zaman, bila tu kita tidak tahulah tuan-tuan. Kalau muncul Imam Mahdi pada ketika itu, maka tak perlu lagi ikut kepada mana-mana mazhab, ikut saja mazhab Imam Mahdi, kerana Imam Mahdi adalah seorang yang mujtahid, mampu berijtihad. Tapi itu bila kita tak tahulah tuan-tuan. Sementara waktu ini, kata pengarang kitab ini, telah jatuh ijma' pada hari ini atas wajib mengikut segala mazhab yang 4, iaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi tuan-tuan, kita tak dapat tidak, kena ikut mazhab yang telah disepakati oleh para alim ulama. Jadi saya nak perhabis sikit lagi tuan-tuan di sini. Begitulah juga dalam soal-soal i'tiqad, hasil galian daripada Quran dan hadis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, dinamai mazhab Asy'ari, faham Asy'ari. Walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hasan Asy'ari hanya menggali, merumuskan, memfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, apa yang sudah diiktikadkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, akidah kita Asy'ari, fiqh kita Syafi'i.
tasawuf kita Ghazali ataupun Junaid Al-Baghdadi. Jadi insya-Allah taala pada kuliah yang akan datang kita sambung tuan-tuan ya, firqah-firqah di dalam Islam insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah ada panjang umur kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Jangan lupa tuan-tuan bawa kitab kerana dengan bawa kitab ini akan lebih mudah kita mengikuti kuliah ini secara teratur. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.